Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi Sayyidul Ayyam kita dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-31 daripada suratil An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Yang bermaksud, sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan menghadap Allah, sehingga apabila hari kiamat datang secara mengejut kepada mereka, mereka berkata, aduhai kesalnya kami atas apa yang telah kami cuaikan dalam dunia, sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menggambarkan akibat yang buruk yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya mereka, dan kerugian itu tidak ada tolok bandingnya. Allah berfirman, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang menafikan adanya hari kiraan amal, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang sangat rugi. Sangat rugi kerana mereka telah kehilangan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kerugian itu, iaitu mereka kerugian sesuatu yang telah diperolehi oleh orang-orang yang beriman, iaitu keridaan Allah di akhirat nanti. Dan mereka juga kerugian suatu bentuk perasaan kerohanian yang meliputi hati orang yang beriman, iaitu ketenangan dan sabar ketika ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang mukmin itu sentiasa berpegang bahawa apa jua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik. Apa jua yang ada di sisi Allah juga adalah lebih baik dan lebih kekal. Berbeza dengan seorang yang kafir yang melihat bahawa dunia itulah segala-gala baginya, dunialah destinasi untuknya. Sedangkan berbeza dengan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya orang-orang yang rugi itu akan terus-menerus dalam kerugian apabila mereka mendustakan kebenaran, apabila mereka berpaling daripada kebenaran tersebut. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Sehingga apabila tibanya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datangnya itu secara mufajaah, secara tiba-tiba, secara tidak disedari,
tatkala orang-orang kafir itu dalam keadaan lalai leka, tenggelam dalam keduniaan mereka. Maka kali ini apa yang selama ini mereka nafikan dan mereka ingkari sekarang sedang berlaku di hadapan mata mereka, iaitu hari kiamat. Dan mereka mengatakan bahawa alangkah malangnya nasib kami kerana kami tidak bersiap sedia untuk hari ini. Bahkan kami melalaikannya dan kami tidak peduli tentangnya. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sa'ah di sini bermaksud yaumul qiyamah, iaitu hari kiamat. Dan apa yang berlaku pada hari kiamat itu termasuklah al-hisab, iaitu suasana ketika manusia dikira amal perbuatan mereka. Dikatakan juga oleh setengah ulama bahawa as-sa'ah bermaksud waktu ketika hampir kepada kematian, iaitu ketika manusia hendak diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan pandangan ini, ayat ini bermaksud sehinggalah datang kepada mereka tanda-tanda atau muqaddimah kepada kematian dan apa juga perkara yang berlaku pada ketika itu. Kerana kematian itu sebenarnya adalah merupakan permulaan, merupakan penghantar kepada as-sa'ah, kepada hari kiamat. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang mati, maka bermulalah kiamat baginya. Dinamakan kiamah itu, hari kiamat itu sebagai as-sa'ah kerana li sur'atil hisab fiha, kerana cepatnya berlaku al-hisab padanya, dan kerana dinamakan sebagai as-sa'ah kerana ia adalah ketika itu berlakunya saat yang paling dahsyat bagi kehidupan manusia. Dan kerana ia memisahkan antara dua bentuk kehidupan, dua jenis kehidupan. Kehidupan yang sementara dipisahkan dengan kehidupan yang kekal abadi. Maka bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza ja'athumus sa'atu baghtah, dia memberi isyarat atau memberi petunjuk bahawa kiamat itu nanti akan menggemparkan, akan mencemaskan mereka. Kerana ketika itulah mereka dapati mereka tidak bersiap sedia untuknya. Ketika itulah mereka mendapati mereka tidak menyangka bahawa apa yang mereka nafikan selama ini benar-benar berlaku. Adapun orang-orang beriman, walaupun mereka tidak tahu secara hakiki bilakah saat dan ketika yang sebenar berlakunya hari kiamat, namun orang-orang beriman itu sentiasa dalam keadaan bersedia untuk hari kiamat dengan keimanan dan dengan amal salih. Adapun kalimah baghtatan bermaksud mufaja'atu syai' bisur'ah, membawa maksud sesuatu yang datang secara mengejut dan tiba-tiba dan secara pantas tanpa sebarang persiapan atau tanpa sebarang muqaddimah. Dan kalimah baghtah itu menggambarkan kegemparan hari kiamat itu sendiri bagi orang-orang yang kufur. Adapun kalimah al-hasrah membawa maksud perasaan menyesal yang bersangatan. Menyesal di atas apa yang telah dilalaikan dan apa yang telah berlaku dan tidak dapat ditebus kembali. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazrun. Kalimah awzar jamak kepada wizr, membawa maksud sesuatu yang ditanggung atau tanggungan atau bebanan, dan ia merujuk kepada dosa, al-ithm wa dhanb, kepada dosa yang sifatnya ditanggung. Kerana dosa itu adalah suatu yang memberatkan manusia, suatu yang memberatkan jiwa manusia, yang akan menyebabkan manusia semakin lemah dan makin hilang kekuatan. Maka frasa ini menggambarkan secara simbolik apabila ia memperlihatkan, mengumpamakan keadaan orang-orang kafir itu tatkala mereka berada di hari kiamat, kerana dosa yang begitu banyak, apatah lagi dosa kerana tidak beriman dengan hari akhirat,
diumpamakan seperti orang yang sedang terpikul dan terbeban dengan satu beban yang sangat berat yang menimpa di atas belakang mereka, yang memberatkan mereka dan menghilangkan kekuatan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga pandangan ulama yang mengatakan bahawa ia adalah dalam bentuknya yang hakiki. Bermaksud ia bukan suatu simbolik, tetapi suatu hakikat yang benar-benar berlaku, bahawa orang-orang kafir nanti di hari akhirat akan memikul dosa di atas belakang mereka secara hakiki. Apabila dosa dan perbuatan jahat mereka itu akan berbentuk pada hari kiamat dan akan dapat dilihat diletakkan di atas belakang mereka yang memberatkan mereka. Maka ini adalah pandangan yang dikatakan oleh ramai dalam kalangan ulama Ahlus Sunnah. Bermaksud orang-orang kafir itu akan datang pada hari kiamat dan keadaan mereka ketika itu sedang memikul dosa-dosa mereka di atas belakang mereka. Maka alangkah hinanya dan alangkah buruknya keadaan mereka ketika itu, dan alangkah dahsyatnya sesuatu yang sedang menanti mereka selepas itu, iaitu azab yang pedih yang disediakan untuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat pada ayat yang seterusnya, ayat 32 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Yang bermaksud, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perbandingan. Perbandingan di antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dan Allah jelaskan di dalamnya, dalam ayat ini, bahawa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang lebih mulia, kehidupan yang lebih kekal. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara yang pasti berakhir dengan kehilangan dan kemusnahan. Maka Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, afala ta'qilun." Kalimah la'ibun membawa maksud sesuatu perbuatan yang tidak ada matlamat yang benar atau tidak ada matlamat yang jelas. Sama ada matlamat itu berbentuk pemerolehan suatu manfaat ataupun menghilangkan suatu mudarat. Itu maksud la'ib. Adapun lahwun pula adalah suatu usaha manusia untuk mencari sesuatu yang menyibukkan ia daripada perkara-perkara yang lebih penting, atau sesuatu yang menghilangkan kerisauan manusia, menghilangkan kegusaran manusia, maka itu dinamakan lahwun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa kehidupan dunia ini yang sangat dipentingkan oleh orang-orang yang kafir, tidaklah ia melainkan kehidupan yang berbentuk lahwun wa la'ib, yang berbentuk sesuatu yang tidak ada matlamat, hanya mainan semata-mata, dan juga sesuatu yang hanya menghiburkan manusia untuk menghilangkan resah manusia. Bagi orang yang melihat dunia ini dengan penuh rasa materialistik dan menyebabkan ia tidak bersiap sedia dengan ataupun untuk sesuatu yang lebih kekal selepasnya, iaitu kehidupan yang lagi satu yang namanya kehidupan akhirat. Maka apakah hikmah Allah namakan atau Allah sifatkan kehidupan dunia itu sebagai suatu permainan ataupun hiburan? InsyaAllah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.